Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 63. Muka surat 63 baris bawah sekali. Muka surat 63 baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Adapun jika ada dosanya itu, adapun jika ada dosanya itu, umpama meninggalkan umpama fardu sembahyang. Adapun jika ada dosa itu meninggalkan umpama fardu sembahyang. Contohnya meninggalkan fardu sembahyang. Umpama fardu sembahyang ni termasuk meninggalkan fardu puasa, meninggalkan fardu zakat. Itu umpama, meninggalkan umpama fardu sembahyang. Maka wajib pula atasnya, atas seseorang, mengqada segala fardu yang luput itu. Mengqada segala fardu yang luput itu. Dan jika ada maksiat itu bergantung dengan manusia, berkait dengan manusia, yang kita biasa sebut dengan dosa dengan anak Adam. Anak Adam tu manusia lah. Dosa yang bergantung dengan manusia, dengan anak Adam, seperti ini contoh, seperti mencuri harta orang. Mencuri harta orang, seperti, maka disyaratkan memulangkan ia seseorang yang taubah akan harta itu, harta yang dicuri, atau gantinya, ganti harta yang dicuri itu kepada ampunannya, jikalau harta yang dicuri sudah tidak ada. Ganti harta yang dicuri kepada ampunannya. Nak ganti tak ada kemampuan sebab miskin contohnya, atau minta halal ia daripadanya. Ini maksiat yang bergantung dengan anak Adam, seperti mencuri harta orang. Tu contoh. Ini dosa dengan anak Adam, dosa dengan manusia, dalam berkait dengan harta. Yang mana dosa dengan manusia, dia ada 5 jenis dosa dengan manusia, dengan anak Adam. Dosa pada agama, pada agama ni kerana mengkafirkan, mensyirikkan, membid'ahkan orang Islam yang lain. Yang kedua, dosa dengan anak Adam pada diri, kerana pernah mencederakan, pernah pukul, pernah tumbuk contohnya. Itu dosa dengan anak Adam pada diri, pernah pukul orang, tumbuk orang. Dosa dengan anak Adam, kita tak nak sebut manusia,
Kita biasa sebutnya anak Adam, tak apalah. Manusia ke anak Adam ke sama. Yang ketiganya pada persoalan harta. Yang keempat pada maru'ah. Maru'ah seseorang manusia dengan umpama diumpat, dimaki, difitnah, itu dosa dengan anak Adam pada kehormatan. Dituduh dengan umpama zina, itu dosa dengan Adam pada kehormatan. Yang kelimanya dosa dengan anak Adam pada maru'ah, dosa dengan anak Adam pada kehormatan, seumpama ia berzina dengan isteri orang, berzina dengan anak dara orang, atau contoh dosa dengan anak Adam pada kehormatan. Itu 5 dosa dengan anak Adam. Tapi dalam kitab Penuh Bagi Hatinya hanya datangkan satu contoh, seperti mencuri harta orang. Adapun jika dosanya itu meninggalkan umpama fardu sembahyang, maka wajib pula atasnya, atas orang yang bertaubat, mengqada segala fardu yang luput itu. Mengqada segala fardu yang luput itu. Mengqada segala fardu yang luput itu, ini rukun taubah yang keempat. Ini adalah rukun taubah yang keempat. Sebab terdahulunya didatangkan rukun taubah ada 3. Rukun taubah ada 3. Rukun taubah yang 3 ni, jika maksiat itu tidak meninggalkan fardu dan tiada bergantung dengan manusia. Dibicara dah kita baca minggu terdahulu. Jadi rukun taubah ada 3 rukun. Yang pertama, menyesal. Yang kedua, meninggalkan maksiat. Yang ketiga, azam di hati tidak akan mengulangi kembali. Ini 3 rukun taubah yang berkait dengan hati. Menyesal adalah hati. Taubah sifat kepujian yang pertama dalam kitab Penawar Bagi Hati. Dan bicara taubah dalam kitab Minhajul Abidin, duduk di akabah yang kedua daripada 7 akabah dalam kitab Minhajul Abidin. Kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah, dia ada 7 akabah, 7 bonggok, 7 peringkat. Akabah yang pertama, akabatul ilmi. Akabah yang kedua, akabatul taubah, selepas daripada bicara ilmu. Dan kitab Penawar Bagi Hati, taubah adalah sifat mahmudah yang pertama daripada 10 sifat mahmudah. Jadi taubah ini adalah ta'ah batin. Taubah bukan ta'ah zahir. Taubah ta'ah batin. Maka rukun pun berkait dengan batin, dengan hati. Jadi rukun pun berkait dengan batin, berkait dengan hati. Jadi rukun yang pertama, menyesal, hati. Yang kedua, meninggalkan maksiat. Dia nak meninggalkan maksiat yang ditaubatkan tadi, dia bergantung kepada al-kaffu anin nafsi, tahan diri ni. Mari daripada hati untuk berhenti daripada mengerjakan maksiat yang ia taubat. Sebab nak meninggalkan satu-satu maksiat, dia mari daripada al-kaffu anin nafsi, tahan diri ni. Nak tahan diri dengan bahawa meninggalkan maksiat, dia bergantung dengan hati. Rukun taubah yang ketiga, azam di hati tidak akan mengulangi di masa akan datang. Jadi 3 rukun taubat yang asas ini berkait dengan hati. Sebagai taubah adalah ibadah hati.
taat batin. Jadi rukun pun berkait dengan hati. Semayang sunat taubah tu pekoh, hukumnya sunat. Taubah wajib ijma' ulama, maka rukun pun wajib samalah. Adapun perbanyakkan istighfar, itu zikir lisan, zikir lidah. Hukum pun sama, sunat. Itu bukan rukun taubah. Nak taubah, kena semayang sunat taubah. Nak bertaubah, kena perbanyakkan istighfar. Salah di awal-awal lagi dah. Tetapi bukan menafikan semayang sunat taubah. Jangan salah faham pula. Bukan menafikan tuntutan sunat kita memperbanyakkan istighfar. Jangan salah faham. Bukan menafikan tuntutan sunat memperbanyakkan istighfar. Tetapi istighfar itu zikir lisan, hukumnya sunat. Itu bukan rukun taubah. Tapi perbanyakkan istighfar. Kita nak memperbanyakkan istighfar yang sunat, hak rukun taubah kena sempurnakan. Kalau rukun taubah pun tak kena, semata-mata istighfar, yang wajib tak buat, yang sunat dia buat saja tu. Kita wajib melengkapkan rukun taubah. Kemudian kita memperbanyakkan istighfar. Maka istighfar yang sunat tadi barulah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau taubahnya tidak, hak wajib ijma' ulama, tidak melengkapkan rukun taubah, dia buat perkara sunat, perbanyakkan istighfar. Hak wajib tak buat rukun taubah. Bukan tak buat, tak kenal pun rukun taubah, tak tahu pun rukun taubah. Sebab tu sebut sok mudah, syarat utama taubah ilmu. Tapi bukan syarat utama taubah ilmu. Syarat iman, syarat amal soleh ilmu lah. Bukan taubah je syarat utama taubah ilmu, bukan. Nak takut ilmu, nak zuhud ilmu, nak tawakul, nak redha, nak ikhlas, nak sabar, nak syukur ilmu, nak semayang puasa ilmu, nak berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah ilmu. Bukan taubah je syarat utamanya ilmu, bukan. Tapi cuma saya biasa peringat semua, syarat utama taubah ilmu. Syarat utama taubah ilmu. Syarat utama untuk menjadi orang yang beriman dan beramal soleh adalah ilmu. Untuk jadi orang yang beriman lengkap ilmu fardhu tauhid. Nak jadi orang yang beramal soleh, taat zahir, taat batin, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Jadi nak bertaubah syaratnya ilmu. Sebab tu dalam kitab Minhajul Abidin, akabah yang pertama ilmu, akabah yang kedua barulah pindah kepada taubah. Tanpa ilmu, mala yutlibal ilm falaysa bitaib. Mereka yang tidak menuntut ilmu tak ada taubah. Bukan persoalan rukun taubah pun tak tahu, bahkan nak taubah daripada apa? Dosa. Apa dosa? Dulu tinggal semayang je berdosa. Sekarang semayang dah. Semayang lengkap dah syarat dan rukun. Tak tahu, dah tak berdosa. Semayang, akidah macam mana? Ada ni. Semayang, hati macam mana? Bukan tinggal semayang je berdosa besar. Bukan dalam ketika tinggal semayang, pasti orang yang tinggal semayang jahil hukum fardu ain semayang. Tak ada lah orang yang tinggal semayang
fardu ain pekoh bak semayang beres, semayang je tidur. Tak ada lah seumpama tu. Mungkin ada masa budak-budak dapat ilmu agama yang lengkap, duduk ngaji pondok, ayah mak pergi letak pondok, mana belajar molek-molek, lepas dia dewasa ditinggal semayang. Mungkin ada, tapi jaranglah seumpama tu. Orang yang tinggal semayang ni pasti jahil ilmu semayang. Nak bertaubat bukan semayang je, wajib kena selesai fardu ain bab semayang tu ilmu. Nak semayang pula kena iman akidah, tu ilmu lah. Jadi kalau tak ada ilmu, taubah tak ada. Bukan nak bicara rukun taubah, tak ada bahagian taubah. Walaupun semayang tunggang-tunggik sekalipun, tak panggil taubah gitu. Walaupun berjemaah 5 waktu sekalipun, tak panggil taubah gitu. Kalau tidak melengkapkan ilmu fardu ain tauhid pekot tasawuf, duduk dalam keposikan, malaikat catat dosa besar, orang posik tak ada nilai pada agama. Berjemaah 5 waktu tu lakonan sahaja, bukan bertaubah yang sebenar. Bukan bicara bab rukun taubah saja. Nak taubah tu, nak meninggalkan maksiat ilmu, nak kembali kepada ketaatan ilmu. Sekarang ni nak bertaubah, taat batin yang pertama, hak mana dosa, hak mana pegangan salah, nak bertaubah pada pegangan sebenar, lengkap dah ilmunya. Daripada dok semayang ataupun semayang tak betul, nak kembali pada semayang sebenar, lengkap dah ilmunya. Daripada sifat hati yang cela, nak kepada sifat hati yang dipuji, ilmunya lengkap dah. Kemudian nak bertaubah dari dosa-dosa itulah apa dia rukun taubah. Balik kepada ilmu. Tapi kalau taubah tu perbanyakkan istighfar, itu berpunca daripada jahil asas ilmu fardu ain. Sebab tu fardu ain ni wajib mandatori. Tak ada sebarang alasan, tak ada sebarang dalih, tak ada. Nantilah, kemudianlah, sambil-sambillah, tu bukan. Nanti, kemudian, sambil, bukan. Ilmu permulaan dia. Al-ilmu qabla al-amal. Ada dalam Sahih Bukhari ke apa, ada tajuk gitu, al-ilmu qabla al-amal, ilmu sebelum amal. Ilmu wal amalu tabi'uh, Nabi kata ilmu amal ialah mengikut ilmu. Tapi orang yang membelakangkan ilmu ni macam-macam lah dalih alasan dia, nanti, kemudian, sambil-sambil, tu bukan mereka tu. Semayang sunat taubah, semayang. Perbanyakkan istighfar, itu sunat. Ada rukun taubah, bergantung dengan hati. Menyesal kerana berpegang dengan akidah yang salah, kembali pada akidah yang sebenar. Menyesal kerana meninggalkan semayang, ataupun semayang tanpa ilmu, kembali pada semayang yang sebenar. Menyesal kerana hati bersifat dengan sifat yang dicela, yang diharamkan pada syarak, kepada bersifat hati dengan sifat yang dipuji pada syarak. Menyesal atas maksiat. Yang pertama-tamanya menyesal atas mengekali jahil fardu ain yang dosa besar. Menyesal kerana Allah. Jadi menyesal ni duduk di hati. Itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua, meninggalkan maksiat, meninggalkan pegangan yang terpesong, meninggalkan sembahyang yang tidak berdasarkan pada ilmu, meninggalkan maksiat, riya, ujub, takabur. Itu rukun taubah yang kedua. Rukun taubah yang ketiga, azam di hati, tidak akan mengulangi. Azam di hati, tidak akan mengulangi maksiat yang ditaubatkan tu. Azam di hati tidak akan mengulangi. Di masa akan datang, tengoklah macam mana. Yelah, nak kata macam mana, payah sekarang ni.
kita nak betul-betul atas garis agama pada masa sekarang payah. Tapi hak sebelum ni buat salah tu menyesal sangatlah. Mana menyesal sangat. Buat kerja terbabit dengan rasuah, menyesal sangat-sangat, tu dosa besar neraka jikalau tidak diampuni. Sekarang tak main dah dengan rasuah tu, elokkan diri daripada rasuah. Tapi di masa akan datang azam di hati dah, tidak akan terbabit lagi dengan rasuah. Tak boleh nak kata jugalah untuk masa sekarang ni bolehlah, tapi untuk masa lagi akan datang lah, kadang-kadang terpaksa jugalah kena terbabit dengan rasuah. Contoh ni, maka belum lagi melengkapkan rukun taubah, belum lagi dinamakan orang ni bertaubah. Dosa besar rasuah masih lagi belum diampuni oleh Allah, walaupun sudah menyesal kerana terdahulu terbabit dengan rasuah, walaupun sekarang pada masa sekarang sudah meninggalkan maksiat rasuah tu. Tapi ada dah azam hati dia akan mengulangi? Maknanya tak ada azam. Tengok-tengoklah macam mana kot masa akan datang. Masa sekarang ni bolehlah elok diri, masa akan datang dia kena azam pula, tak terbabit dah. Dalam keadaan macam mana pun tak terbabit dah dengan rasuah. Abang lengkap 3 rukun taubah. Menyesal kerana dahulu terbabit dengan riba, dosa besar. Tuhan isytihar perang kepada orang yang terbabit dengan riba. Sekarang hak riba tinggal habis dah, tinggal habis dah hak riba. Hak mana-mana terbabit dengan riba tu sudah tukar kepada hak Islamik pula. Contohnya. Dan azam pula di hati, tak akan terbabit dah dengan riba pada masa akan datang. Ni lengkap 3 rukun taubah. Azam di hati. Tiba-tiba azam di hati tidak akan mengulangi, terjadi pula kemudian. Terjadi pula kemudian, maka itu dosa yang baru. Pada ni dia sudah melengkapkan ketiga-tiga rukun taubah, sudah melengkapkan ketiga-tiga rukun taubah, menyesal, kemudian meninggalkan maksiat, kemudian azam di hati tidak akan mengulangi kembali. Cukup 3 rukun taubah. Taubah yang nasuha, taubah yang sebenar-benar. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, bersih daripada dosa yang ditaubat tu. Bersih molek dah. Hak azam pula di hati tidak akan mengulangi tadi ni, buat pula, mengulangi pula dosa yang ia telah azam di hati tidak akan mengulangi. Tiba-tiba ulangi pula, itu dosa yang baru. Dosa lama sudah selesai, wajib bertaubah dengan taubah yang baru. Ini ahli sunnah wal jamaah. Mu'tazilah dah, walaupun dosa telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila lengkap 3 rukun taubah diampuni oleh Allah, azam di hati tidak akan mengulangi, itu rukun taubah yang ketiga. Tiba-tiba buat pula, diampuni itu, Mu'tazilah kata Tuhan tulis semula. Hak diampuni lepas tu Tuhan tulis semula, hak buat sekarang ni jadi tambah dah pula. Hak lama hak diampuni akan mari semula campur dengan hak buat baru. Hak ni Mu'tazilah. Faham tak ni? Sekarang hak dosa yang terdahulu dia sudah melengkapkan 3 rukun taubah, diampuni oleh Allah.
Azam di hati, tidak akan mengulangi. Kemudian lemahnya iman, buat pula. Ahli sunnahnya hak diampuni, tak ada kena-kena dah, terberes dah, bersih dah. Ni dosa yang baru, wajib kena taubah yang baru. Hak Mu'tazilah ni hak licin bersih dah ni, hak diampuni dah ni, buat pula dosa yang sama. Satu dosa, hak lama ni akan timbul semula, capu balik tengok baru. Guna nampak semangat hak Mu'tazilah tau. Bukan gitu. Nampak semangat hak Mu'tazilah nah. Buat pula hak lama beres dah tu, timbul semula tu ni, catat balik dosa tu. Barulah betul benar. Atau Mu'tazilah, ahli sunnah dah. Kalau azam bulat di hati, tidak akan mengulangi itu tak azam lagi lah di hati. Sekarang taubah ni dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan peseng satu agama yang sesat. Bertaubat ni pergi bertaubat dengan manusia yang kadang-kadang lebih jahat daripada dia lagi. Dia pergi bertaubat dengan manusia. Cerita pada manusia tu pun ampuni. Yang manusia yang dia beritahu tu lebih jahat daripada dia ke. Terkadang ni taubah dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati menyesal, Allah Maha mengetahui. Menyesal kerana Allah, bukan kerana lain. Allah Maha mengetahui. Meninggalkan maksiat kerana Allah, Allah Maha mengetahui. Azam bulat di hati, tidak akan mengulangi, Allah Maha mengetahui. Ada ni. Adapun kalau hak cakap di mulut tu faham-faham lah. Hak jenis hak orang apa? Taubat lepas tu apa? Sumpah. Taubat satu hal dah, bukan dia kata dia taubat dah. Sekali dia ngakak sumpah benar. Sumpah tak buat dah. Sumpah tak buat dah. Lembek tekak-tekak dia buat. Terpedaya mak ayah. Hak jenis hak lentuk tu, lentuk ke? Lentuk ke lentuk ke? Hak jenis lentuk tu lah. Dia cakap mak ayah dengar gebok. Dia punya cakap dia tu, pujuk rayu dia tu. Dok akak supah no, dok. Hak tu ialah hak tu dia dengan Allah Taala lah, hati dia macam mana. Terkadang mulut je dia bohong je terkadang. Hak dia janji depan mak ayah tak akan mengulangi. Bukan janji, akak supah benar. Mana tak akan mengulangi. Hati dia macam mana tu? Hak tu bicara dengan mak ayah dia. Mak ayah dia percaya tak percaya tu atas mak ayah dia lah. Hak ni kita bicara taubah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui. Hati dia bulat ke tidak, tidak akan mengulangi. Allah Maha mengetahui. Bila hati dia bulat, lengkap 3 rukun taubah, mudah-mudahan Allah Taala mengampuni. Berlaku pula tu kerana lemah. Faham tak ni? Hak bohong tak, sekarang ni bertaubah dengan Allah. Hak bohong tadi tu dengan manusia. Kalau bohong lah, bohong dengan mak ayah, atau hak bohong. Hak ni dengan Allah Ta'ala ni, dia bohong dengan Allah, dia tak azam pula di hati. Allah Maha mengetahui. Allah tidak ampuni dosa daripada awal dah. Tapi lah azam pula di hati dia sungguh-sungguh, Allah Maha mengetahui. Azam pula di hati tidak akan mengulangi pun kerana Allah, Allah Maha mengetahui. Allah terima taubah dia. Berlaku pula itu dosa yang baru, wajib kena taubah yang baru. Gitu ahli sunnah. Yelah, dia hak jahat tu jahat lah. Hak jahat tu jahat. Tapi terkadang kita jangan memandang hina sangat. Tapi jahat tu jahat lah.
buat pekerjaan yang merosakkan diri. Tapi terkadang mereka insaf sungguh. Kita nak kata, lepas tu buat pula tu orang lemah nak macam mana, gitulah. Sampai satu ketika diberitahu dah, hidup kamu tu tak lama dah. Contoh apabila doktor beritahu seumpama tu, hak ni dia pun taubah sungguh-sungguh dengan Allah Ta'ala. Kita tak nak kata waktu dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada ni hak zahir perbuatan jahat dia tu memanglah kita tak kena marah tu, kita tak reda perkara tu. Tapi jangan kita mana apa ni, yang kita nak menghukum sampai di penghujung, tak boleh. Terkadang kemudian tu jadi molek, dia meninggal. Sebab apa jadi kemudian tu jadi molek sungguh? Sebab doktor beritahu dah, hidup dia tak lama dah. Adapun kita semua ni terkadang panjang angang-angang, tak ingat ke mati pun. Faham tak? Tapi kalau betul dia taubat sungguh, melengkapkan 3 rukun taubat, dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ampuni. Lepas tu berlaku pula itu dosa baru. Itu dosa yang baru. Kalau taubat pula baru, melengkapkan 3 rukun taubat. Rukun taubat yang ketiga, cita di hati, azam berarti dia akan mengulangi. Cukup pula 3 rukun taubat, buat pula taubat yang baru pula, melengkapkan 3 rukun taubat. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Berlaku pula taubat pula. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah Ta'ala kasih kepada mereka yang banyak bertaubat. Mereka yang banyak bertaubat. Apabila mereka banyak bertaubat, mulia di sisi Allah. Tapi hak maksiat dilakukan tu salah. Tapi taubat tu mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana terkadang orang yang taat tak pernah pada kira tak buat perkara maksiat, terkadang taat disertakan dengan riak, ujub dan takabur. Itu lebih hina daripada orang yang melakukan maksiat sentiasa bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi bukan maksiat tu yang mulia, taubat tu yang mulia. Yang salah faham. Oh, kalau gitu kita pakat buat maksiat lah, betul taubat. Buat maksiat betul taubat. Salah gitu. Dah mulia kan banyak taubat. Buat maksiat sempat bertaubat ke tuan mati masa tu? Pada ni. Tapi yang seumpama ni, kita ni tak lepas daripada dosa. Kalau berasa tak dosa, berasa suci bersih, alamak dosa tu banyak sangat. Ke siapa kita yang maksum, yang terpelihara dari dosa? Ada. Tapi kita rasa kita soleh, rasa kita bersih. Sebenarnya kita maksum ke? Ada dosa, tapi tak rasa berdosa. Itu alamat dosa banyak sangat. Bila dosa banyak sangat, bila sudah jadi hitam, tambahlah kotoran lain pun tak nampak dah hitam. Kalau betul seseorang tu orang yang soleh, orang yang suci, yang pasti tak lepas dari dosa, tapi dia soleh, dia suci, putih, berlaku dosa, disedah oleh dosa, dia segera bertaubat dengan Allah. Sebab apa? Sebab dia bersih. Bila bersih, putih, kena dosa, yang pasti tidak maksum, akan berlaku dosa. Bila berlaku dosa, daripada hak putih ni akan sedar. Sebab apa? Nampak dah kotor. Tapi kalau memang kita berdosa, tidak maksum, tapi tak rasa berdosa, hitam. Itu je. Jadi siapa yang banyak bertaubat ni? Orang yang tidak maksum lah.
Orang yang tidak maksum lah yang banyak bertaubat. Yang tak payah bertaubat orang yang maksum. Kita tidak maksum. Dosa sentiasa berlaku, banyak bertaubat. Jadi banyak bertaubat tu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana buat dosa. Bukan kerana buat dosa, kerana taubat tu. Sebaliknya orang yang taat tapi bawa kepada riak, ujub, takabur, ini orang yang lebih hina di sisi Allah daripada orang yang melakukan dosa segera bertaubat. Bukan buat dosa dengan sengaja sekalian ni, dengan kelemahan diri masing-masing. Jangan salah faham. Tak apa, buat dosa kita bertaubat, buat dosa kita bertaubat. Kita tahu ke umur kita panjang? Kita tahu ke, kita pasti ke kita sempat bertaubat? Kita sentiasa pelihara diri, tapi dah kita lemah, berlaku dosa, segera bertaubat. Azam dah tidak akan mengulangi. Kita lemah, berlaku pula dosa, segera bertaubat. Ni hak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat melengkapkan 3 rukun taubah. Rukun yang ketiga, azam di hati tidak akan mengulangi. Mengulangi pula, kalau mai duk berulang kali ni, nantilah tua-tua nantilah. Tua-tua nanti ni dia lebih kuat sikit. Lagipun bila tua-tua ni godaan dia tidaklah sekuat godaan masa muda. Masa muda ni taubat, lepas tu berlaku pula, lepas tu taubat melengkapkan 3 rukun, lepas tu berlaku pula. Jadi bertaubat pula, berlaku pula. Beginilah, tunggu tua lah pula. Maknanya kalau tua ni lebih kuat sikit, dan godaan pun tidaklah sekuat masa muda. Kita tunggu tua lah, biar sekali taubat tu siap, tidak mengulangi. Macam mana cadangan tu molek tau. Dah masa muda, godaan zaman sekarang, godaan yang banyak zaman sekarang ni. Taubat melengkapkan 3 rukun taubat, buat pula. Taubat yang baru pula, melengkapkan 3 rukun taubat, buat pula. Taubat, buat pula. Taubat, buat pula. Berhenti taubat. Lepas tu nantilah tua-tua taubat, sekali taubat pakai selesai, dak buat dah. Macam mana cadangan tu? Cadangan seumpama tu dalam kitab Minhajul Abidin, tipu daya syaitan. Syaitan. Yang pertama, kita bertaubat, nanti kan buat pula, kita tak tahu masa akan datang. Mudah-mudahan kita tak buat dah dosa yang kita taubat tu. Mudah-mudahan kemungkinan kita mati dahulu sebelum daripada kita mengulangi balik dosa yang kita taubat. Kita tahu masa akan datang, dan kita azam pula di hati dah kan tidak akan mengulangi. Kita mohon kepada Allah supaya kita terpelihara. Masa akan datang buat pula, mana kita tahu? Kemungkinan kita mati dulu sebelum kita buat pula hak baru. Nanti tua-tua nak bertaubat, kita tahu ke umur kita sampai ke tua? Panjang umur kita tahu ke? Tu jelas tipu daya syaitan. Artinya taubat berlaku, taubat berlaku, taubat. Allah Ta'ala kasih kepada orang yang banyak bertaubat. Azam pula di hati ni, Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Kalaulah bohong, tu awal-awal lagi dah reject, kau tak terima dak tunya. Hak bohong ni, kita depan manusia janji, bukan sumpah tidak akan buat, tidak akan mengulangi, tidak akan terbabit. Dia bohong je. Terkadang lah bohong tak bohong dengan Allah Ta'ala lah. Itu dia dengan manusia. Nak suruh mak ayah dia percaya dia semula.
Ni kita bicara taubah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hak berkaitan dengan 3 rukun taubah ni, jika maksiat itu tiada meninggalkan fardu dan tiada bergantung dengan manusia. Jadi 3 rukun taubah ni dosa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Mana dosa dengan Allah semata-mata ni? Dosa kerana terbabit dengan riba contohnya. Dosa dengan Allah ni dosa kerana riya, ujub, takabur, hasad. Itu dosa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan termasuk dosa dengan Allah adalah dosa pada usuluddin dengan pegangan yang terpesong. Itu pun dosa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali membahagikan dosa kepada 2. Sebelum bahagi 3 ni, kita dak cerita hak bagi 3. Tapi apa yang dibicarakan kitab ni dosa 3 bahagian lah. Jadi dalam kitab Minhajul Abidin, dia membahagikan dosa pada 2. Satu dosa usuluddin, yang kedua dosa furu'uddin. Dosa usuluddin pecah 2. Satu, dosa usuluddin dengan pegangan yang kufur. Ini nombor 1. Orang Islam akidah yang kufur. Dosa usuluddin yang kedua, orang Islam berakidah dengan akidah yang bid'ah, akidah Mu'tazilah. Itu dosa usuluddin. Hak nombor 2. Dosa 2. Satu dosa usuluddin, satu dosa furu'uddin. Dosa usuluddin yang pertama daripada pegangan yang kufur. Dosa usuluddin yang kedua daripada pegangan yang bid'ah, pegangan Mu'tazilah. Barulah pergi kepada dosa furu'uddin, dosa pada cabang agama, pada berkaitan dengan maksiat zahir dan maksiat batin. Hak dosa furu'uddin lah pecah kepada 3 dosa. Yang pertama, hak 3 rukun ni dosa dengan Allah semata-mata, bukan tinggal kefarduan, bukan berkantung dengan manusia. Itu satu. Dosa furu'uddin nombor 2, dosa kerana meninggalkan umpama sembahyang. Dosa furu'uddin yang ketiga, dosa yang bergantung dengan manusia. Dia kena bagi gitu. Dosa 2, dosa usuluddin, dosa furu'uddin. Dosa usuluddin bahagi 2. Dosa usuluddin dengan pegangan yang kufur. Yang kedua, dosa usuluddin dengan pegangan yang bid'ah. Kemudian dosa furu'uddin ni barulah keluar 3. Dosa dengan Allah, umpama terbabit dengan riba. Dosa dengan Allah semata-mata, umpama riya, ujub, takabur, hasad. Yang kedua, dosa dengan Allah kerana meninggalkan umpama kefarduan sembahyang. Yang ketiga, dosa furu'uddin, dosa yang bergantung dengan manusia. Kemudian dosa yang dengan Allah termasuk dosa usuluddin pun dosa masing-masing dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dosa dengan Allah ni 3 rukun taubah. Ini jika masa itu tidak meninggalkan fardu dan tiada bergantung manusia. Adapun jika ada dosanya itu meninggalkan umpama fardu sembahyang, maka wajib pula atasnya mengqada segala fardu yang luput itu. Tu dosa yang kedua, dosa dengan Allah kerana meninggalkan kefarduan. Dia ada rukun taubah nombor 4, qada. Mengqada segala fardu yang luput. Dia ada rukun taubah yang keempat. Dan jika ada masa itu bergantung dengan manusia, pergi pula kepada dosa dengan manusia, dia ada rukun taubah yang keempat. Hak dosa ni bergantung dengan manusia ni, rukun taubah yang keempat dia panjang. Dia panjang. Walaupun dalam kitab Penawati ni ringkas sedikit, tapi kalau dalam kitab Minhajul Abidin agak panjang. Hak dosa maksiat yang bergantung dengan manusia, dia agak panjang dalam kitab Minhajul Abidin, hampir 1 muka surat. Adapun dosa
meninggalkan umpama fardu sembahyang dalam kitab Minhajul Abidin, dia hanya datangkan ibarat kitab, maka hendaklah engkau qadakkan barang sedapatnya daripadanya. Kata dia kena qadak. Itu rukun taubah yang keempat, dosa kerana meninggalkan kefarduan. Yang kita minhaj menyatakan dosa meninggalkan wajibatillah, kewajipan-kewajipan daripada Allah atas kamu, daripada semayang, dok semayang, atau puasa, tinggal puasa, atau zakat tak bayar, atau kafarah tidak disempurnakan, atau lainnya, maka hendaklah engkau qadakkan barang sedapatnya daripadanya. Itu je hak dosa berkait dengan meninggalkan kefarduan. Hak panjangnya adalah dosa yang berkait dengan manusia, yang dipanggil dosa yang antara engkau dan antara hamba Allah. Hamba Allah tu manusia lah, hamba Allah tu anak Adam lah. Atau dalam kitab Minhajul Abidin, hak bergantung manusia ni panjang, dan insyaAllah saya akan ambil jugalah huraian hak dalam kitab Minhajul Abidin. Kalau Minhajul Abidin hak Jawi terjemah Syekh Daud ni di muka surat 19. Kalau orang ada kitab Minhajul Abidin tu boleh balik tengok muka surat 19. Dosa berkaitan dengan tinggal kefarduan, maka hendaklah diqadakkan sekadar tu je. Dosa hak berkait dengan antara kamu dan dosa yang antara engkau dan antara hamba Allah, dan inilah terlebih sukar dan adalah pekerjaan yang terlebih payah untuk menyempurnakan rukun taubah yang keempat, maksiat yang bergantung dengan manusia. Itu rukun taubah yang keempat. Hak meninggalkan umpama fardu semayang, maka wajib pula atasnya mengqadakkan segala fardu itu. Qadak tu rukun taubah yang keempat. Meninggalkan fardu semayang ni hak dalam catatan ni lah, dengan bahawa tiada mengerjakan akan sembahyang di dalam waktunya, atau mengerjakan dalam waktu tetapi tidak melengkapkan syarat ataupun rukun, dipanggil meninggalkan juga. Meninggalkan umpama semayang ni, tak semayang ataupun semayang tapi tidak melengkapkan syarat rukun, dipanggil meninggalkan semayang, hukumnya tak semayang juga. Ni hak dosa nombor 2, hak meninggalkan umpama fardu semayang. Hak dosa nombor 3, maksiat yang bergantung dengan manusia. Jadi hak 3 rukun taubah asalnya, dosa antara kita dengan Allah, tidak berkait dengan tinggal kefarduan, dan tidak bergantung dengan manusia, dengan anak Adam yang lain. Jadi ada 3 jenis dosa daripada furung agama. Dosa usul agama itu dosa hak paling tinggi. Dosa furung agama barulah pergi pada hak dosa nombor 2. Dosa furung agama barulah pecah kepada 3 dosa. Kemudian hak mengqadakkan segala fardu yang luput tu, hak tu kena balik kepada kitab Fathul Mu'in. Di awal kitab Fathul Mu'in dahulu sudah membicarakan berkaitan dengan kewajipan qadak sembahyang yang ditinggalkan, sama ada dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja. Sudah bicara di awal kitab Fathul Mu'in. Jadi yang kitab tasawuf ni hanya menceritakan rukunnya qadak segala fardu yang luput. Macam mana nak qadak? Balik pada ilmu fiqh. Macam mana nak qadak? Itu balik kepada ilmu fiqh. Dan tengoklah insya-Allah lah. Kena ambil juga sedikit lah pembicaraan kitab Fathul Mu'in itu, hak berkaitan dengan kewajipan qadak sembahyang yang ditinggalkan sama ada dengan sengaja
ataupun dengan tidak sengaja. Dan jika ada maksud itu bergantung manusia seperti mencuri harta orang, maka disyaratkan memulang ia akan harta itu atau gantinya kepada ampunannya atau minta halal ia daripadanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.